InsyaAllah. Kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram asrar nizam syai'ullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunziru ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'd auzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu din. Artinya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatul khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya muliakan Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga saya muliakan Fadil Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian Jawatankuasa Masjid, sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi tuan-tuan dan puan terdapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah bab tauhid, bab akidah daripada kitab Jawharat Tauhid, Jawharat Tauhid, Pemata Ilmu Tauhid, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Qani rahimahullah. Jadi malam ini kita berada di muka surat 173. Betul tak? 173. Perkataan musannaf, okey, insya-Allah.
Baik, qala musanifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulufihi fi darin amin. Perkataan musannif dengan laisat bi khairi. Laisat bi khairi dalam syair. Mutakallimun summa sifatu zati. Laisat bi ghairin au bi aini zat. Mutakallimun summa sifatu zat. Dan sekiranya wajib kepada ta'ala tu kalam, maka dia adalah mutakallim. Maka dia adalah mutakallim. Summa kemudian sifatu zat. Kemudian sifat-sifat zat itu bukanlah lain daripada ain zat dan juga bukan ain zat. Laisat bi ghairin au bi ain zat. Sifat-sifat zat itu bukan lain daripada zat dan dia juga bukan ain zat itu sendiri, diri zat itu sendiri. Jadi perkataan musannif dengan laisat bi ghairin adalah suatu isyarat untuk menjawab keraguan-keraguan yang didatangkan oleh golongan Mu'tazilah. Yang mana golongan Mu'tazilah menafikan sifat-sifat mani. Menafikan sifat-sifat mani. Mana sifat-sifat mani itulah qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar dan juga kalam. Ada 7 sifat mani itu. Jadi golongan Mu'tazilah menafikan sifat-sifat mani. Keraguan-keraguan mereka adalah bahawa sifat-sifat wujudi ada kalanya dia hadis. Dia kata sifat-sifat wujudi ini ada kalanya hadis. Mana sifat wujudi? Wujudi itulah sifat ma'ani itu. Qudrah, iradah, ilmu, hayat. Itu dikatakan sifat wujudi ataupun sifat zati. Boleh kita katakan sifat wujudi ataupun zati. Ada sebuah kitab dia kata wujudi, ada sebuah kata zati. Zati maksudnya dibangsakan kepada zat Allah. Dibangsakan pada zat Allah. Ada juga dia kata subuti. Subuti, wujudi ataupun zati. Ini istilah yang samalah. Cuma kalam berbeza-beza. Ada masa dia gunakan wujudi, ada masa zati, ada masa subuti. Subuti tetap. Jadi keraguan-keraguan mereka itu adalah bahawa sifat-sifat wujudi ataupun sifat ma'ani ada kalanya dia adalah hadis. Dia kata sifat ma'ani ni ada kalanya hadis. Maka lazimlah berdirinya segala yang baharu bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Maka lazimlah berdirinya segala yang baru bagi zat Allah taala. Jadi kalau dia kata sifat ma'ani itu adalah bangsa hadis, sudah tentu dia hadislah. Hadislah duduk pada zat Allah taala. Maka lazimlah berdiri segala yang baharu hadis bagi zat Allah taala. Sedangkan yang kita faham dalam Al-Quran Sunnah ni sifat qudrah ataupun sifat ma'ani dia adalah sifat qadim. Dia bangsa qadim. Sifat yang wajib yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan sifat baharu. Sifat qudrah, ilmun, hayat, sama', basar itu bukan baharu, bukan hadis, tetapi sifat qadim. Dia sifatnya qadim, kan? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar. Ini semua sifat qadim, sifat yang azali ataupun qadim yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan sifat baru. Dan ada kalanya dia qadim. Ada kala pula dia kata sifat ma'ani ni qadim. Maka lazimlah ta'addud atau berbilang-bilangnya yang qadim, dan itu adalah kafir dengan ijma' kaum muslimin. Ada pula dia kata Mu'tazilah ni dia kata sifat ma'ani ni adalah sifat yang qadim. Tetapi qadim itu dia jadi dah berbilang-bilang. Semana banyaklah sifat qadim bagi Allah, dia kata. Banyaklah sifat qadim. Dia Allah Ta'ala punya sifat qadim ni berbilang-bilang lah, dia kata. Dia dah tersalah dia punya pemahaman tu lah. Tersalah pemahaman dia. Sifat golongan Mu'tazilah ni. Dia masuk dengan qadim itu tetap satu. Kalau kudrah itu kudrahnya satu je, kudrah dia. Tidak ada yang qadim yang berbilang-bilang. Gitu. Maka adalah qadim, maka adalah ada kalanya dia kata qadim.
maka lazimlah ta'addud berbilang-bilang yang qadim itu. Dan itu adalah kafir dengan ijma' muslimin. Jadi kalau kita beriktikadkan sifat Allah Ta'ala yang qadim itu berbilang-bilang, maka kafirlah. Golongan Mu'tazilah itu kita boleh cop dia sebagai kafir. Dan sungguh orang-orang Nasrani telah kafir dengan menambah dua yang qadim atas zat yang tinggi. Maka kafirlah mereka dengan menetapkan tiga Tuhan. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Benar-benar telah kafir semua orang yang berkata sesungguhnya Allah Ta'ala adalah ketiga di antara tiga Tuhan. Allah Ta'ala yang ketiga daripada tiga Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Maryam dan dua Tuhan Isa. Ada tiga Tuhan kan? Jadi mereka beranggap bahawa mana tiga-tiga Tuhan ni qadim. Maksud yang dikatakan berbilang-bilang itu pada pendapat mereka. Jadi kalau sifat ma'ani ini ada banyak, sifat ma'ani kan ada 7. Jadi dia anggap sifat ma'ani ini kan berbilang-bilang. Jadi mana ada berbilang-bilang pada Allah Ta'ala lah, dia kata. Itu tanggapan mereka lah. Tanggapan mereka. Faham kan? Yang kita, jadi maknanya mereka nak katakan sifat qadim berbilang-bilang itu, maknanya sama seperti zat Allah, dia kata. Sedangkan kita membezakan zat Allah dengan sifat Allah Ta'ala, berbeza. Qudrah, iradah, ilmu, hayat adalah sifat. Sedangkan zat Allah ialah zat Allah. Tak boleh kita nak bezakan zat dengan sifat. Tapi Mu'tazilah ni dia bersamakan sifat yang qudrah iradah itu disamakan dengan sifat pada zat diri zat Allah Ta'ala itu sendiri. Itu yang jadi qadim yang berbilang-bilang. Macam tu. Seperti dia kata ada tiga Tuhan. Mana Tuhan Allah, Tuhan Maryam, Tuhan Isa. Mana qadim satu, qadim dua, qadim tiga kan. Satu qadim, satu dua. Qadim yang pertama qadim Allah Ta'ala, yang kedua qadim bagi Isa, dan yang ketiga qadim untuk si Maryam. Mana ada tiga qadim, itu yang jadi berbilang-bilang. Itu pada pendapat mereka lah. Itu yang kita katakan dia kafir. Faham tak? Jadi keraguan-keraguan mereka itu adalah bahawa sifat-sifat wujudi ada kalanya dia kata hadis. Maka lazimlah berdiri segala yang baru bagi zat Allah. Ini kita nafikanlah. Yang kedua, ada kalanya dia kata qadim. Sifat Mu'tazilah, jadi dia kata ada kalanya kata qadim. Maka lazimlah ta'addud dan berbilang-bilang yang qadim itu. Dan itu adalah kafirlah dengan ijma' ulama pada yang beranggapan begini. Dan sungguh orang-orang Nasrani telah kafir dengan menambah dua yang qadim atas zat dan tinggi. Maka kafirlah mereka itu dengan menetapkan tiga Tuhan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata mereka itu kan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tiga. Yang ketiga daripada tiga Tuhan. Yang ketiga daripada tiga Tuhan. Masya-Allah. Faham kan? Boleh. Seterusnya, maka bagaimanakah yang lebih banyak dari itu? Iaitu 8 yang qadim, iaitu zat dan sifat-sifat yang 7 atau 9. Masya-Allah. Okey, maka bagaimanakah dengan yang lebih banyak dari itu? Iaitu 8 yang qadim. Jadi kalau seandainya mereka beranggapan bahawa kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' bahasa ada 7 tu kan. Jadi kalau seandainya mereka beranggapan semua sifat ma'ani itu sama seperti zat Allah kan, jadi sudah tentu banyaklah qadim itu tadi, berbilang-bilanglah sifat qadim yang ada pada Allah Ta'ala. Kemudian ditambah lagi contoh atau 9 yang qadim dengan menambah takwin ataupun 10 dengan nambah sifat idrak pula. Kalau dia masukkan sifat takwin, masukkan sifat idrak pula, jadi dah banyak yang qadim bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Sedangkan kita menafikan semuanya itu. Sedangkan Allah Ta'ala ada satu sifat aja, sifat qadim yang berdiri pada yang ada pada Allah, zat itu.
Maka lazimlah atas menetapkan kekafiran di situ sebagai yang lebih utama. Maka lazimlah atas menetapkan kafir itu sebagai satu yang lebih utama. Memang patutlah kita kata Mu'tazilah itu kafir. Yang patutlah, sebab apa? Mereka beranggapan, berpegang dan juga berpahaman begitu. Perpahaman mereka, Allah Ta'ala itu banyak sifat qadim dia, berbilang-bilang sifat qadim dia. Dan sifat qadim itu ialah sama seperti zat Allah. Kita bezakan zat lain, sifat dengan lain, tak sama. Dan ini adalah perluasan dalam hal bencana, kerana ahli sunnah memberikan pengakuan kidamnya sifat-sifat itu. Dan ini adalah perluasan dalam hal bencana, kerana ahli sunnah memberikan pengakuan kidamnya sifat-sifat itu. Kerana kita beranggapan memang sifat-sifat kudrah, iradah, ilmu, ayat, tamak, masal itu semua sifat yang qadim. Memanglah kita berpahaman begitu. Dan kesimpulan jawapannya demikian, sebagaimana disyaratkan oleh Al-Alamah As-Sa'di adalah bahawa yang berbahaya serta membatalkan ketauhidan hanyalah berbilang-bilang yang qadim, yang saling membezai serta yang terlepas, sekira ada dia itu zat-zat yang berdiri sendiri. Dan bukanlah sifat-sifat itu membezai bagi zat dengan makna ini, maka tidaklah lazim ta'adud yang membatalkan ketauhidan itu, sehingga lazimlah terjadi kekafiran. Nampak tak? Jadi yang kita faham bahawa kan sifat kudrah, iradah, hayah ini tetap berbeza dengan zat Allah. Memang zat Allah Ta'ala itu qadim. Sifat Allah Ta'ala itu qadim tak? Qadim je sifat dia. Cuma sifat dia ni berbilang-bilang lah. Tapi kalau kita lihat kudrah pun, dia ada satu kudrah aja. Iradah pun ada satu iradah dia. Kan? Iradah dia satu iradah aja. Apa lagi? Ilmun satu ilmun je. Dia tidak ada dua ilmun. Okay? Hayat, samak, basar semua satulah. Macam tu. Tapi dari segi nisbah dia, kan, dengan daripada segi sifatnya, memanglah sifat dia itu berbilang-bilang. Sifat dia berbilang-bilang, tapi zat dia satu. Kan? Zat dia satu. Yang berbilang-bilang tu sifat dia. Itu yang kata 20 sifat. 20 sifat yang wajib kita, yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Dan makni itu pun ada 7 je. Tapi kalau kita tambah dengan sifat idrak dengan takwim, jadi 9 ada. Dan 9 itu adalah sifat yang qadim. Macam tu. Tapi kudrah ada satu kudrah aja, iradah ada satu iradah aja, ilmu ada satu ilmu aja. Dan ke-9 ini adalah berbeza dengan zat Allah. Masalahnya Mu'tazilah disamakan yang 9 ni disamakan dengan zat Allah Ta'ala. Zat Allah ialah zat Allah, dan disamakan dengan, bila sebut dengan sifat mani, itulah zat Allah. Bila sebut zat Allah, itulah sifat mani. Dia tak berbezakan benda tu. Itu jadi macam masalah dia. Jadi bahawa yang berbahaya serta membatalkan ketauhidan hanyalah berbilang-bilang yang qadim, yang saling membezakan serta yang terlepas, sekira ada itu zat-zat yang berdiri sendiri. Maksudnya, yang berbahaya itu mereka beranggapan bahawa kudrah, iradat ini ialah satu zat yang berdiri sendiri. Itu yang berbahaya dia. Mereka beranggapan bahawa kudrah, iradah ini ialah zat yang berdiri sendiri. Dia kata zat, sedangkan zat lain, sifat lain. Yang kita faham ini adalah sifat. Okay? Sifat duduk pada zat Allah. Betul tak? Jadi bahawa yang berbahaya serta membatalkan ketauhidan hanyalah berbilang-bilang yang qadim, yang saling membezai serta yang terlepas, sekira ada dia zat yang berdiri sendiri. Dan bukanlah sifat-sifat itu membezai bagi zat dengan makna ini, maka tidaklah lazim ta'adud berbilang-bilang yang membatalkan ketauhidan itu, sehingga lazim terjadinya kekafiran. Aja tu. Kita berpahaman tu sifat ni berbilang-bilang juga.
tapi bukan berbilang-bilang yang berdiri dengan sendirinya. Okey? Qudrah, iradah ini kan sifat yang berbilang-bilang juga. Kan ada 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala kan. 20 kan berbilang-bilang. Tak? 20 tu tetap kan berbilang-bilang. Lepas tu lawan lagi 20 lagi. Kan? Lepas tu sifat yang harus lagi bagi Allah Ta'ala. Kan banyak betul, yang bukan berbilang-bilang, tapi walaupun dia berbilang-bilang tetapi dia tetap satu. Qudrah satu aja, iradah satu aja, ilmu satu. Dan kesemua sifat-sifat ini dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak berdiri sendiri, dia hanya menumpang pada zat Allah. Macam tu. Kalau kita beranggapan sifat qudrah iradah ini semua adalah sifat yang berdiri sendiri, maka kafirlah kita. Kafirlah kita beranggapan kalau qudrah ini berdiri dengan sendiri, tidak ada zat Allah. Sedangkan dia perlukan pada zat Allah. Baik, kemudian maka pada penyampaian ghair itulah terdapat isyarah bagi jawapan terhadap adanya keraguan-keraguan tersebut. Keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah tadilah. Macam tu. Kerana Mu'tazilah ni dia beranggapan bahawa sifat mani ni ada dua. Pertama dia kata sifat mani ni adalah sifat hadis, sifat baru. Ni pun tak betul. Kemudian dia kata sifat mani ni sifat qadim. Kan? Qadim ni tu pula macam mana pula tanggapan dia. Jadi berbeza dengan Ahlussunnah punya tanggapan. Baik, kemudian perkataan musannaf dengan au bi ainiz zat. Au bi ainiz zat artinya walaysat sifat ainuz zat. Jadi waw tu ada huruf ataf tu kan. Waw tu biasanya huruf ataf lah. Au. Laysat bi ghairin au bi ainiz zat. Okey, tiadalah ianya sifat itu selain zat ataupun bukan, tiadalah sifat itu ain zat, dan bukanlah sifat-sifat itu ain zat, dan bukanlah sifat-sifat itu ain zat, sifat wujud, qidam, baqa, sifat ma'ani semua kan, dia bukanlah ain zat, itu bukanlah diri zat. Bukan segala sifat-sifat itu adalah diri zat. Macam tu. Maka au di situ bermakna waw. Berdasarkan kaedah bahawa apabila sesudah nafi maka au bermakna waw. Di situ dia tulis au. Au maknanya atau lah. Au. Tetapi kita tak boleh terjemahkan dengan atau. Kita terjemahkan dengan makna dan. Dengan bermakna waw. Kerana kaedah menyatakan li'annal kaidatun annaha takunu bima'na waw ba'da nafi. Kerana sesungguhnya kaedah menyebutkan bahawa sesungguhnya au apabila dia sesudah huruf nafi maka dia bermakna waw. Huruf au itu bila jatuh sesudah huruf nafi maka dia bermakna waw, bermakna dan, bukan bermakna atau. Macam tu. Perlu diketahui bahawa wajibnya sifat-sifat mani itu adalah zati baginya. Seperti wajibnya zat. Sebagaimana dia adalah hak yang dipegangi oleh Imam Sanusi dan orang-orang yang mengikuti akan Imam Sanusi. Imam Sanusi ialah Yusuf Sanusi lah. Kan? Yang mengarang kitab Matan Jawharatul Tauhid itu. Dan juga kitab Umum Barahin Matan Sanusi kan. Matan Sanusi itu yang wajib pada akal, wajib pada akal, harus pada wakil, akal mustahil pada akal, dan banyak lagi kitab-kitab karang Imam Sanusi, termasuk dalam kitab Syarah Al-Muqaddimah. Syarah Muqaddimah pun karangan Imam Sanusi juga. Kemudian kitab Syarah Akidah Sugro. Kemudian kitab Akidah Sugro. Kemudian kitab Syarah Akidah Al-Wusta. Kemudian kitab Syarah Kubra, Usta, dan juga Kubra lah. Ada itu semua kitab Imam Sanusi. Kitab Imam Sanusi lah. Macam tu. Ini contoh kitab Imam Sanusi. Kitab Imam Sanusi Syarah Al-Muqaddimah yang dikarang oleh Abi Abdullah bin Muhammad bin Yusuf bin Umar As-Sanusi Al-Maliki rahimahullah lah. Dia ni mazhab Maliki Sanusi ni, tapi dia ahli sunnah. Ahli sunnah. Okay?
mazhab saja Syafi'i. Kita macam Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i dan kita ahli sunnah. Di kalangan Imam Maliki pun ramai ahli sunnah. Ramai ahli sunnah, dia ahli sunnah. Dia Maliki, mazhab dia Maliki dalam fiqh, tapi dalam bab tauhid dia ahli sunnah. Dia tetap ahli sunnah. Kemudian akidah At-Tahawiyah, Ja'far At-Tahawi. Ja'far At-Tahawi itu dia juga dalam dia mazhab Maliki, tapi dia ahli sunnah. Banyak ahli sunnah, ulama sunnah. Walaupun cuma berbeza mazhab. Berbeza mazhab dalam bab fiqh. Tapi akidah sama. Baik, kemudian perlu ketahui bahawa wajibnya sifat-sifat mani itu adalah zati. Zati mana bahasa zat. Bahasa dirilah bagi Allah Ta'ala. Seperti wajibnya zat sebagaimana dia adalah hak yang dipegangi oleh manusia dan orang-orang mengikutinya. Dan bukanlah sifat-sifat mani itu mungkin bagi zatnya Allah. Bukanlah sifat-sifat mani itu mungkin. Mungkin ni benda barulah. Mungkin bagi zatnya Allah. Wajib bagi selainnya dengan sebab tuntutan zat padanya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Adudi. Syekh Al-Adudi, Ain dot dal Al-Adudi. Ain dot dal Syekh Al-Adudi. Siapa nama sebenar Syekh Al-Adudi? Adudi nama sebenarnya Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar. Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar. Okey, musyarikun fil ulum. Dia ni bersyarikat dalam masalah ilmu. Mana ilmu dia banyaklah. Dia banyaklah. Wa ahadul amatil ukul. Dan dia salah seorang daripada imam dalam bangsa akal. Mana bab akal ni dia memang hebat. Dia salah seorang daripada imam. Wa ahadun aimatul ukul. Dan dia wafat pada tahun 759 Hijrah. Okey. Antara kitab syarahannya seperti Al-Mawaqif fi Umul Kalam dan Syarah Mutasar Ibnul Hajib. Ni antara kitab-kitab yang dikarang lah. Banyak dalam mazhab, dalam tauhid ni banyak sangat kitab tuan dalam bab tauhid ni. Cuma kita ni lebih didedahkan kepada fiqh. Kita di tempat kita ni banyak dedah fiqh. Kita kadang-kadang bila sebut kitab tauhid pun tak tahu apa kita. Kitab Uluhudi pun tak tahu. Kitab Tijan Darari pun tak tahu. Kan? Tak tahu bab fiqh. Bab tauhid kita jarang sangat. Okay? Yang kita tahu ialah contohnya Fatih Faridah. Kitab tu dia tahu, kitab lain tahu tak? Tak tahu. Kan? Yang dia tahu kitab Risalah Tauhid. Kitab lain bab tauhid tak tahu. Kan? Jadi kita kurang didahkanlah berkenaan dengan kitab tauhid. Gitu. Besoknya tu kan. Dan ini adalah satu celaan yang datangnya daripada golongan falsafah, di mana mereka berkata sesungguhnya alam ini adalah mungkin bagi zatnya, qadim bagi selainnya dengan sebab keadaannya yang dielatkan oleh elat yang qadim, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan falsafah lah. Falsafah ni berbezalah kita golongan sunnah ni. Jadi golongan falsafah berpandangan dan berpendapat bahawa sesungguhnya alam ini adalah mungkin bagi zatnya, qadim bagi selainnya, dengan sebab adanya yang dielatkan dikarenakan oleh kerana yang qadim, iaitu zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa-apa yang dielatkan oleh elat yang qadim, maka dia pun kata qadim. Dia kata alam ni qadim. Sedangkan apa kita tahu, kalau alam adalah hadis. Alam ini dua sebentar adalah hadis ataupun benda mungkin. Tapi ada yang bergolongan falsafah dia kata alam ni qadim. Kan membezakan kita Ahlussunnah. Faham? Sebab apa dia kata qadim? Dia kata qadim tu kerana alam ini disebabkan oleh elat yang qadim. Disebabkan oleh sebab yang qadim ini Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu sifat dia qadim. Allah Ta'ala tu qadim, jadi alam pun dia kata qadim, dia kata. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala qadim, jadi Allah Ta'ala menjadikan alam, disebabkan Allah Ta'ala qadim, maka alam pun qadim. Dia kata. Alam pun qadim juga. Ini golongan falsafah ni, fahamlah. Sedangkan apa yang kita faham bahawa Allah Ta'ala adalah qadim, sedangkan alam inilah hadis, benda baru. Allah Ta'ala yang mencipta alam. Yang alam ini adalah alam ialah makhluk. Makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala khaliq. Khaliq mana pencipta. Makhluk yang dicipta. Kita ni adalah alam yang dicipta.
oleh Allah Ta'ala. Jadi sesuailah sifat alam ini adalah hadis, benda baru, bukannya qadim. Tapi pahaman golongan safah dia kata alam ni pun qadim. Sebab apa Allah Ta'ala qadim? Disebabkan Allah Ta'ala qadim, maka alam pun qadim. Kerana apa? Alam ini dicipta oleh Allah Ta'ala yang qadim. Macam tu pula pahaman dia. Dan ucapan ini adalah batil. Ucapan ini batil. Dalam hal ini perkataan Sa'di pada suatu tempat sesuai dengan perkataan Al-Adudi, Ain Dot Dal Al-Adudi, dan pada satu tempat yang lain sesuai dengan perkataan Imam Sanusi. Dan dialah yang kita bawa untuk menemui Allah Ta'ala nanti, dia kata musannaf. Jadi apa yang kita simpulkan sini kan, jadi maknanya ada masanya kita berpahaman dengan pahaman Al-Adudi, dan ada masanya kita berpahaman dengan pahaman Sanusi. So kita nak ambil pahaman yang mana? Al-Adudi ke As-Sanusi? Sudah tentu kita dalam Ahlussunnah ni kita berpahaman dengan pahaman Imam Sanusi, Yusuf As-Sanusi. Malah di pondok-pondok pun memang didedahkan dengan kitab Matan Umum Barahin, kitab Imam Sanusi. Tak? Kita dedahkan pada situ, daripada awal pengajian kita memang didedahkan macam itulah. Macam tu. Faham kan? Okey. Hari tu ada seorang jemaah tu tanya. Kan? Ustaz, dia kata ada seorang hamba ni, dia kata dia ni dia tak solat. Dia tak solat. Kan? Dia kata dia tak solat kerana apa? Kerana dia tidak kenal Allah. Umur dia berapa sebenarnya? Umur dia dah 50 tahun. Dia tak solat, Ustaz. Sebab apa? Kalau nak solat ini, dia kata mesti kenal Allah. Nak solat mesti kenal Allah. Tak kenal Allah, macam mana nak solat? Umur dah 50 tahun. Macam mana tu, tuan-tuan? Boleh tak kita terima pahaman begitu? Saya rasa tak boleh. Kita tak boleh terima pahaman begitu. Sebab kita ni yang wajib kita kenal ialah sifat Allah, bukan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah kamu tentang kejadian Allah, benda ni cipta Allah Ta'ala. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Zat Allah kita tak boleh nak fikir dah. Yang kita tuntut belajar ni, kita belajar inilah sifat-sifat Allah. Kan, daripada sekolah rendah lagi dah kita dah suruh mengaji sifat 20 kan. Yang kita suruh kenal itulah sifat Allah, bukan zat Allah. Jadi maknanya kalau dari segi sifat Allah, kita semua dah kenal dah sifat Allah. Siapa kata kita tak kenal sifat Allah? Siapa kita kata tak kenal Allah? Kenal Allah, tapi yang kita maksud kenal itu sifat Allah, bukan zat Allah. Kita tak disuruh mengenal zat Allah. Kita disuruh ialah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi tak boleh kita kata alasan tak kenal Allah. Jadi tak perlu sembahyang. Sebab apa? Tak kenal Allah Ta'ala lagi. Okey? Dan kita pun boleh memikirkan Allah Ta'ala ni wujud berdasarkan pada kita lihat kepada alam. Tengok alam yang luas terbentang ni, mustahil alam terjadi dengan sendirinya. Kat situ pun kita dah tahu dah. Itu dah tentu kita kenal Allah. Di samping itu pula, kan, hadis menyatakan bahawa menyuruh kita, anak-anak kita mengerjakan solat ketika umur dia 7 tahun. 7 tahun dah disuruh semayang dah. Kalau seandainya pada umur 10 tahun tak solat, maka perlulah kita memukul dia dengan pukulan yang tidak mencederakan tubuh badannya. Nampak tak? 10 tahun pun dah suruh semayang. Ada tak dia suruh, dia kata situ kau kena solat umur 7 tahun dengan syarat kau kenal Allah. Kau kena semayang umur 10 tahun dengan syarat kau kenal Allah. Ada tak sebut? Tak ada. Tapi Nabi suruh semayang walaupun umur 7 tahun. Walaupun umur 10 tahun dah suruh. Kalau umur dah 10 tahun tak semayang, kena pukul. Mesti dipukul dengan pukulan tidak mencederakan tubuh badan anak tadi. Anak-anak kita kan, cucu ke dan sebagainya. Kalau umur dah balik, lagi pula wajib lah. Kan? Umur dah balik, dah umur 15 tahun, dah wajib.
dah bermimpi, memang wajiblah ditaklif hukum pada dia. Nak tak nak mesti ditaklif hukum. Nak tak nak kita kena buat. Macam tu. Bagi saya ini alasan macam tadi kan. Alasan orang yang malas sembahyang je cakap. Itu alasan dia. Dia malas sembahyang. Kan? Dan kita sekarang ini bukannya jenis orang yang tinggal di Gunung Ganang, jauh daripada ulama. Kita tinggal dalam hutan, jauh daripada ulama. Itu lainlah. Kan? Akan disebut dalam kitab. Kalau tidak diwajibkan benda tu, kalau seandainya tidak diwajibkan solat, kalau seandainya kita berada jauh daripada ulama, tinggal di Gunung Ganang, tinggal di hutan belantara, kan, tinggal di kutub utara selatan, jadi tak kenal ulama, tak tahu tentang kewajipan sembahyang dan sebagainya. Tu ni maafkanlah. Ini kita kelalang kita ni banyakkannya gambar ustazah, tok guru, alim ulama dan sebagainya kan. TV pun setiap hari pun tayangkan ceramah, kuliah, mengaji, Quran time, macam-macam lagi kan dalam TV. So apa yang alasan kita sebenarnya kan yang nak menafikan tak perlunya solat. Macam tu. Okay. Kemudian pembahasan mengenai ta'alluq qudrah. Cukup Ustaz cukuplah sekadar tu perbincangan kita. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Wa qudratun bimumkinin ta'alluqat bila tanahi bihi ma bihi ta'alluqat. Maka kudrat yang ta'alluq dengan segala yang mungkin adalah dengan tanpa penghabisan apa-apa yang dita'alluq olehnya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa halalan mubarakatan katsira wa siyan ya fatay alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futu alaifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.